jangan dirasa. Zahir dan batin maaf dipinta. Wahai serta selamat hari raya. Apa kabar semua? Sudah lama tak jumpa. Ibu ayah dan bunda. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua penonton Wanita hari ini. Anda bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan. Alhamdulillah pada hari ini kita dikurniakan rezeki, dipanjangkan umur untuk menjalani hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan insya-Allah kalau dipanjangkan umur, pada hari esok kita sama-sama menyambut Aidilfitri di norma baru. Suka juga kami di Wanita hari ini sama-sama ingin mengajak anda semua untuk sama-sama kita panjatkan doa kepada saudara kita di Palestin. Semoga mereka dilindungi daripada perbuatan kejam dan zalim dan juga semoga urusan mereka semua dipermudahkan insya-Allah. Pastinya di Wanita hari ini kami ada satu perkongsian yang menarik ingin dibawakan kepada anda. Tetapi sebelum tu kan saya nak ajak rakan setugas saya Uyaina Arsyad untuk bersama-sama kita pada waktu tengah hari ini. Hello, Assalamualaikum Uyaina. Hello, Assalamualaikum. Hai Hawa, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Uyaina. Berjauhan lah kita ya. Berjauhan. Uyaina tengah bersiap-siap nak sambut Aidilfitri esok ke tu? Ya. Sekarang ni Yana berada di dalam kereta dekat rumah sebab baru nampak sikit jadi tak nak live di rumah. Tetapi apa-apa pun kami mendoakan yang terbaik untuk anda semua. Pastinya. Dan tadi Hawa juga sudah pun memanjatkan doa buat saudara-saudara kita yang berada di Palestin yang diperlakukan dengan kejam, yang mana rumah mereka dirampas dan kehidupan mereka orang kata terumbang-ambing disebabkan pergolakan yang berlaku di sana sekarang ini. Mungkin sukar dan mustahil untuk kita membantu mereka di sana sekarang ini secara fizikal, tetapi tidak mustahil untuk kita sentiasa mengirimkan doa buat mereka dan sentiasa peka dengan keadaan yang sedang berlaku sekarang ini dan terus mewar-warkan tentang apa yang sedang berlaku di Palestin, di bumi Islam pada saat dan ketika ini. Di laman sosial kita, teruskan kita bersuara kerana mereka sudah pun didiamkan oleh media-media antarabangsa. Ya, pastinya laman media sosial tu harus kita gunakan sebaiknya. Kita kongsikan untuk sama-sama mengajak rakan-rakan kita sama ada di Instagram ataupun di Twitter untuk sama-sama berdoa kan Uyaina. Dalam masa yang sama juga, pada setengah dalam kalangan masyarakat kita yang rasa kecewa, sedih, tak dapat nak balik kampung untuk beraya, ada dugaan-dugaannya. Harus kita ingat ada dalam kalangan mereka yang lagi besar dugaannya seperti mereka di Palestin kan? Betul Hawa. Dan tadi juga Hawa sudah memberitahu yang hari ini adalah hari terakhir dalam bulan Ramadan yang mulia untuk tahun 1442 Hijriah ini, dan kita sama-sama berdoa agar tahun ini, Ramadan ini dapat kita ucapkan selamat tinggal dengan keadaan yang penuh tawaduk. Dan esok 1 Syawal insya-Allah kita semua akan menyambut hari kemenangan, hari raya yang mulia. Namun pada hari ini juga 12 Mei 2021, hari ini telah berkuat kuasanya PKP di seluruh negara. Dan ini juga bermaksud rentas negeri tidak dibenarkan dan ziarah rumah ke rumah dan ziarah kubur semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri adalah tidak dibenarkan sama sekali. Ya, pastinya dan SOP. Saya kira SOP yang telah ditetapkan ni Hawa, kita harus ikuti kerana COVID ini adalah perkara yang benar. Ianya berlaku, tidak semestinya ia tidak terjadi kepada kita, ianya tidak berlaku sama sekali. Baik, dan SOP ini adalah sesuatu yang harus kita ikuti sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Betul, sebab kita tak tahu virus ini mungkin kita yang bawa ke rumah kalau tak ikut SOP, kalau ingkar dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan kan.
sebab kalau kita lihat statistik semalam pun Uyaina hampir 4,000. Lagi 27 angka je nak mencecah 4,000 kes. 3,973 kes Uyaina. Sebab itulah pastinya setiap SOP yang diadakan ini untuk kita sama-sama patuh dan juga hayati dan sama-sama juga kita bekerjasama bertanggungjawab untuk melawan virus COVID-19 ini habis-habisan insya-Allah. Baiklah Uyaina, kita tinggalkan dahulu mengenai COVID-19 ini. Pastinya penonton WHI pun dah peka, dah faham dan juga akur. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini di WHI pastinya kita ada satu topik yang menarik lah, pastinya berkenaan dengan Aidilfitri ingin kami kongsikan kepada anda. Tetapi sebelum itu, ayuh kita saksikan TikTok pilihan pada hari ini. Silakan. Senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga kan hilang rasa rindu. Kak Sutono ya? Tahun ni berapa pasang Kak sekolah ke? Tak banyak lah, 2 pasang je. Tak sampai, tak apa, Sutono. Maaf Su, tangan kiri. Macam-macam ragam lah kalau kita tengok tu ya Ina. Pastinya kalau anda ada perkongsian yang menarik ingin dikongsikan kepada kami di WHI, jangan lupa untuk tag kami di Instagram WHI TV3. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan topik pada hari ini, ayuh kita saksikan dulu segmen Jom Masuk TV bersama Sabela. Pandemik COVID-19 yang bermula pada tahun lepas telah memberi kesan banyak kepada ramai rakyat Malaysia. Lebih-lebih lagi apabila kita melalui fasa perintah kawalan pergerakan yang pertama dulu. Jadi banyak cerita yang kita mendengar tahun lepas dan sebab itu juga iklan ini diinspirasikan dari kisah benar. Saya memegang watak Mira atau kakak dalam iklan raya kali ini. Mira ni watak dia seorang yang rajin bekerja dan dia sejenis orang yang suka memendam perasaan dia. Dia tak nak tunjuk dekat ibu dia kesusahan yang dia alami. Sebab dia tak naklah ibu dia risau. Cerita ini mengisahkan tentang Mira, seorang anak perantauan yang duduk jauh dari ibunya yang tinggal di kampung. Mira ni bekerja di Kuala Lumpur dan sebelum PKP berlaku pun dia dah lama tak pulang menjenguk ibunya. Jangankan nak balik kampung, masa untuk diri dia sendiri pun jarang-jarang dia dapat. Kakak sayang bukan Mak. Mak tunggu ya. Iklan raya ini berlatar belakangkan mail suara terakhir yang ditinggalkan oleh ibu kepada Mira. Jadi kita memang dengar suara kerinduan seorang ibu kepada anaknya yang jauh di perantauan. Mira, dia sayang dekat ibu dia. Cuma kita semua ada masanya terlalu sibuk sampai lupa apa yang lebih mustahak kan. Itu yang terjadi kepada Mira. Tujuan kisah ini diceritakan adalah untuk menjadi pembakar semangat buat anda. Tahun lepas adalah tahun yang getih buat kita semua dan pada awalnya mungkin ramai yang dah berputus asa. Tapi sekarang, selepas lebih setahun, rupa-rupanya kita lebih kuat dari apa yang kita sangkakan. Apa yang kita perlukan hanyalah kesabaran dan harapan. Semoga tahun ini, walaupun kita masih beraya di dalam norma yang berbeza, kita dapat menikmati dan merasakan nikmat Aidilfitri itu sendiri.
Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Pastinya setiap daripada kita ada cerita-cerita kita sendiri, suka dan duka. Tetapi itulah yang menjadikan kita insan yang lebih kuat dari hari ke hari, insya-Allah. Baiklah, masih bersama kita. Anda masih bersama saya Hawa dan juga Uyaina. Pastinya pada hari ini kita ada ramai tetamu-tetamu yang akan berkongsikan kisah-kisah mereka. Tetapi sebelum itu kan, ingin juga kami kongsikan kepada anda. Kalau kita lihat sekarang ni, ramai selebriti yang mengeluarkan lagu-lagu baru berkenaan dengan lagu raya. Ada lagu yang rancak dan moden, ada lagu yang mengekalkan elemen tradisional. Semuanya ada keunikan masing-masing. Tetapi lagu yang kami akan kongsikan selepas ini memang cukup unik. Tetapi sebelum itu, eloklah kalau kita jemput penyanyinya, Azad, yang bersama kita di WHI pada hari ini secara dalam talian. Hello, Assalamualaikum Azad. Ya, Waalaikumsalam. Ya, apa khabar semua? Khabar baik. Sihat, Alhamdulillah. Tak balik Penang ke? Lah, dah tadi Empa yang cakap kan, kita hari ni berkuat kuasa. Semua tak boleh pi renteh tu, tak boleh renteh ni, tak boleh. SOP semua dah kena kuat. SRP, SPM semua dah keluar dah. Kan? Nak pi Penang apa, duduk dalam rumah sajalah. Ya, Kelantan baguslah pun tak tu boleh kita dengar balik cakap lah. kan. Kelantan, okey, ke dalam rumah ni dia ada dua jenis kaum. Saya satu kaum Kelantan dengan kaum Penang. Dua-dua pun tak boleh balik. Kaum Kelantan pun sama, kaum Penang pun sama. So kami end up dekat Puchong lah. Tak apalah. Tim Raya KL Selangor lah ni. Yes. Sama-sama geng lah kita Okey, bertiga Pak ya. Azad. Hari ni nak berkongsi tentang lagu baharu dengan kata Sarikeh Raya. Yes. Apa tu Sarikeh Raya? Boleh cerita? Okey, sebenarnya lagu tu lagu daripada dia ada original track dia Sarka. Sarka tu bermaksud panggilan gadis untuk kaum India. Baik. Kalau kat KL ni, kalau bahasa pasar dia makwa. Kalau pi Penang, marka. Kalau marka. untuk gadis India, kita panggil Sarka. So okey. lagu tu pun dah, lagu Sarka pun sekarang pun yang kalau ikutkan the original MV pun dah 3.6 million. They're still ongoing. Ya, betul. Saya tengok. Wah. 3.6 saya tengok tadi. So tiba-tiba pula still ongoing. So saya berjumpa dengan Apak Khalifah, pencipta lagu ni. Dia kata, Pak Jad, jom kita buat untuk Sarka Raya. So saya ingat lagi puasa kedua, dia panggil saya untuk pergi rekod Sarka Raya. Lirik oleh Haji Mazeh. Habis tu saya pipi, saya terus dia bagi, dia suruh saya rekod je. Saya pun rekod lah seperti biasa. Habis tu 4 hari sebelum raya, iaitu bulan puasa baru-baru ni, kami buat MV untuk Sarka Raya. Tiba-tiba tak salah saya baru dalam 3 hari rilis. Alhamdulillah dah sekarang dah trending nombor 6. Itulah Sarka Raya. Wah, tahniah kita ucapkan. Banyak lagi kita nak tahu mengenai lagu Sarika Raya ni. Tapi sebelum tu kita nak ajak penonton WHI untuk kita sama-sama saksikan klip video ni. Assalamualaikum. Kadri, Waalaikumsalam. Baru dapat cuti, rasa banyak happy, rayakan setahun sekali. Sapeda ketupat, lemang rendang disaji. Bila malam raya, dia kenyit mata. Sana ke shopping lah. Baju raya, borong semua di jalan Masjid India. Diriku tidak mengapa, yang lepas masih ada. Lebaran datang, hatiku riang, tengok anak bulan terang benderang. Selamat Hari Raya Sarka! Pagi yang indah, Syawal mulia, tak bersahut-sahutan. Aidilfitriku paling bermakna, kau di depan mata. Andai ku tersalah kata, usah dikenang, jangan dirasa. Zahir dan batin, maaf dipinta. Wahai Sarka, selamat Hari Raya. Sarka, bandar ada pero bermau-mauan. Raya, raya.
Pagi yang indah, Syawal mulia, takbir sahut-sahutan. Aidilfitriku paling bermakna, kau di depan mata. Andai ku tersalah kata, usah dikenang, jangan dirasa. Zahir dan batin, maaf dipinta. Wahai sareka, selamat hari raya. Masuk dalam kereta, ikut jalan mana, rumah bonda ataupun mertua. Yang mana dulu, 017 sahaja. Uyaina tengah berjoget Ya. ke tu? Ya, seronok betul saya tengok video klip Sarike Raya oleh Pak Azad kita. Kita rancak sekali kan? Memang wajarlah dapat trending nombor 6 dekat YouTube sebab yelah dalam keadaan yang pandemik sekarang ni semua orang berduka lara, semua orang bersedih. Ya. Kadang-kadang muzik ni dapat menaikkan lagi semangat kita, buat kita happy dan salah satunya adalah dengan mendengar lagu Sarike Raya. Pastinya. Yes. Ya, tujuan dia sebenarnya yang buat Sarike Raya tu, niat dia adalah itulah sebenarnya. Ya. Kita ada lagu-lagu macam orang kata lagu-lagu dah jadi evergreen kan. Macam contohnya macam termenungku sendiri. Oh, sedih Bahaya betul. kalau dengar sekarang ni. So pada waktu-waktu itu kan, kalau kita kat rumah, sebab tu saya kata kat apa jualah kita buat lagu yang boleh kita raya kat rumah. Kita boleh menari dengan rumah bersama pasangan kita. Itulah keluar lagu Sarike Raya. So nanti raya pertama, saya duduk bercadang, saya nak menari dengan anak bini saya dalam rumah tu. Okey, tak sabar nak tengok. Hantar video dekat WHI ya. Yes. Azad, kalau kita tengok Sarike yang 3.6 juta tontonan tu, kalau saya tengok rata-rata di komen memang mendapat reaksi yang gembira daripada semua pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia, Cina, India, Melayu. Reaksi peminat-peminat Azad terhadap lagu Sarike Raya ni pula bagaimana? Okay, first of all, saya sangat bertuah lah sebab dapat berkolaborasi dengan Apak Khalifah. So, kita tahu kan, we actually staying satu Malaysia. Kalau kita duduk dalam keadaan satu Malaysia dengan keadaan pandemik macam ni kan, so saya dengan Apak, dia kata lah, okay Pak Zat, kita kena lahirkan lagu yang actually boleh relate ke semua orang. Kita Sabah ke, Sarawak ke, boleh relate dengan India, China. Okay, because itu yang akan bagi kita strong dalam waktu kita mengalami pandemik ni. Because dalam waktu keadaan macam ni, kita tak boleh nak bergaduh di antara sama sendiri. Kita tak boleh bermasam muka antara sama sendiri. Because sekarang semua bangsa-bangsa ni termasuk kita semua mengalami satu masalah yang sama, iaitu COVID. Sebab tu tengok dalam Sarike lagu tu, dia ada betul rentak India. Sebenarnya kalau nak tahu, itu adalah dipanggil samba rock yang dipopularkan oleh kaum India dalam Malaysia, macam kumpulan Darkies, kumpulan Lokap, kumpulan Tamila Boys. Depa ni yang buat rentak lagu tu. So Apak Khalifah ni, dia kata apa kata kita buat Malay samba rock. Wow. Itu yang terjadinya lagu Sarike yang sekarang adalah. Memang rentak yang seronok ni dengar. Yes, habis tu komen-komen dia sangat-sangat positif because contoh geng-geng Melayu kita tanya apa maksud Sarike ni, Sarike ni apa dia apa relate dengan kita semua, tapi yang menjawab dia adalah kaum-kaum India. Dan masa sama ada interaksi kat situ kan? Exactly, kita nampak everyone like okay, kita dah mula macam relax. Okay, Melayu tanya, India jawab, Cina tanya, Melayu jawab. So benda tu nice kalau anda tengok dekat Padu Rekod channel di ruangan komen tu, almost 90% semua talking to each other. Betul.
Saya pun tengok ruangan komen tu seronok juga. Pastinya tadi kan Azad ada cakap raya pertama tahun ni esok lah insyaAllah kan nak menari satu keluarga. Tapi kita nak tahu juga nostalgia kenangan manis Azad. Tapi simpan dulu sebab lepasnya Azad akan bersama kita lagi. Itulah yang kita akan bawakan di WHI pada hari ini, segalanya mengenai nostalgia raya. Dan bagaimana pula untuk kita nak dan macam mana pula untuk kita nak jadikan Aidilfitri tahun ini nostalgia dan dalam masa yang sama Hari Raya yang selamat. Kan Yaina? Betul tu Hawa, dan saya tertarik untuk membaca salah satu komen oleh rakan kita di Facebook dari Natirah Muhammad Yusof. Nostalgia raya masa sebelum pandemik lah. Masa tu bebas nak merentas ke mana-mana untuk bertemu ibu bapa, adik-beradik, sanak saudara dan rakan taulan. Semoga satu hari nanti sejarah akan berulang. Pastinya kita semua ni nostalgia yang paling tak dapat dilupakan adalah untuk pulang ke kampung halaman, untuk beraya bersama ahli keluarga. Kalau saya waktu kecil-kecil dulu, waktu arwah atuk, arwah nenek masih lagi ada, atuk akan pasang panja di sekeliling rumah. Dan kemudian pakcik-pakcik saya, kawan-kawan lelaki akan bakar lemang ramai-ramai. Jadi ini antara nostalgia yang paling dekat di hati saya. Kalau Hawa pula macam mana? Saya pun sama dengan Yana. Sebab pula dengan Yana kongsikan. Sebab saya pun teringat arwah atuk saya. Kan zaman kecil-kecil dulu seronok. Kita hanya fikir nak seronok saja. Tapi sekarang ni bila kita teringat balik, tersenyum tanpa kita sedar. Mengingatkan balik kenangan-kenangan manis menyambut Aidilfitri dulu. Jika anda ada kenangan-kenangan yang ingin dikongsikan bersama kami, kongsikan seperti rakan kita tadi di Facebook WHI TV3. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Emosional. Wanita hari ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf diminta. Itu dia juru audio kita Ija. Kembali lagi di Wanita hari ini dengan nostalgia raya. Pastinya kebanyakan daripada kita alhamdulillah bersyukur sebelum-sebelum ini diberi peluang untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Tetapi pada tahun lalu dan juga tahun ini kita ada dugaan. Tetapi harus kita ingat ada dalam kalangan rakan-rakan kita yang lain lagi besar dugaan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan untuk menyemarakkan Hari Raya Aidilfitri mereka supaya menjadi lebih nostalgia. Baiklah, Yaina. Ya, Hawa. Elok kalau kita perkenalkan tetamu di studio di dalam talian sebenarnya. Saya pun dalam talian. Itulah. Okey, yang akan bersama dengan kita pada hari ini untuk berbincang, untuk bersembang tentang topik nostalgia raya. Dan kalau tadi kita dah perkenalkan beliau, sekali lagi kita memperkenalkan Azad Jasmine dan juga sekarang ni ada isterinya Ira Shazira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ira. Hai. Mana lagi ketiga-tiga Rose? Betul lah pasangan ni. Nampak pelik sangat ya. Kita punya dunia lah ni bercakap kat dalam phone je. Siapa nak sangka kan 10 tahun dulu, tak sangka 10 tahun kemudian akan jadi macam ni. Exactly. Zaman dah berubah. Kita kena face the fact lah. Dan selain bersama dengan Azad dan juga Ira, kita juga berada bersama Saiful Bahari Osman selaku perunding motivasi kita. Assalamualaikum Cik Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Uyai, Hawa, Azad dan juga Ira. Kali ni betul nama Betul. Dan tak lupa kepada sahabat kita Fazli InsyaAllah. Fazli Zainal Saiful dah pun memperkenalkan. Fazli Zainal, seorang lagi tetamu kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan terakhir. Ya, Ramadan yang terakhir kan. Cepat je masa berlalu. InsyaAllah esok kita sambut Hari Raya Aidilfitri. Sebelum kita tanya dekat Cik Saiful, Cik Fazli dulu, kita nak tanyalah dekat pasangan romantik berdua ni. Apakah kenangan paling manis anda menjelang Aidilfitri sebagai pasangan suami isteri? Kenangan paling manis. Kita mulakan dengan manis-manis dulu. Kalau kenangan paling manis saya, insyaAllah tahun ni lah dapat rumah baru. Alhamdulillah. Surprise. Okey, untuk pengetahuan semua,
tahun ni adalah tahun setelah 20 tahun, tahun ni adalah tahun yang paling manis lah. Sebab sebelum ni 20 tahun lah memang raya saya memang tak manis langsung. Sebab arwah bapa saya meninggal pada raya pertama. Oh, okey. Tahun bila tu Azad? Setiap kali raya pertama saja saya dengan family akan sayu. Time tu saya akan play lagu Sayu. Itu dia. Tapi tahun ni dia agak lain. Tahun ni sebab kami beraya dekat rumah baru, so dia satu nostalgia yang kami create yang barulah sebenarnya. Yes. Kenangan yang baru akan dicipta. Ya, kenangan baru di rumah baru, orang kata berhijrah ni, orang kata satu mencipta kenangan yang barulah sebenarnya. Lah dah lama sangat duduk flat, orang kata. Bukan flat lah, dia sibuk cakap. Okey, sebenarnya bagi Ira macam walau macam mana pun keberadaan kita, tak kisahlah PKP ke apa ke, kita tetap kena buat apa adanya, because macam tadi kan Uya Aina share dengan kita, ada lagi rakan-rakan saudara kita di luar sana yang di kala ini suffering a lot, Jadi kita ni walau macam mana pun kita kena sentiasa syukur nikmat, jangan kita kufur nikmat, because bagi Ira like ourselves, ada anak-anak, kita tujuan untuk kita menyambut lebaran ni adalah orang kata meraihkan kemenangan kita selepas 30 hari kita berpuasa Ramadan kan. Jadi apa adanya kita sambutlah sebaiknya, segembira yang mungkin kemenangan kita bersama keluarga tercinta. Kan, it's not that macam because PKP, because COVID-19 tak boleh keluar rumah, tak nak beraya ramai-ramai. It's not that. Kita kena tahu apa motif dia, apa tujuan kita kan. Apalagi kita inilah dalam keadaan sekarang ni, bersyukur apa adanya lah. Betul. Tengok Pak Azad dengan Kak Ira kita ni, betul lah orang kata home is not a place, home is a person. Tak kisahlah di mana pun kita berada, asalkan kita bersama dengan orang yang kita sayang, itu yang paling penting sebenarnya. Exactly. Sebab kalau COVID boleh keluar pun, dia tak bermakna COVID itu kalau kita keluar tanpa pasangan kita. So ibarat macam tu lah. So kalau apa salah kalau kita sekarang kita duduk rumah, kita create bersama pasangan kita kat rumah lah. So sebenarnya it's a very good thing lah sebenarnya. To be honest, in another one more side, it's actually sangat bagus sebab kita dah ada lagi satu level untuk mengenali pasangan kita dengan lebih dan selebih-lebih dalamnya. Betul. Okey, ini nanti kita panggil pula Pak Azad dan Kak Ira untuk topik mengenali pasangan pula. Okey, baik. Sebelum saya bertanya kepada Fazli Zainal kita, saya nak bertanya dulu kepada Cik Saiful Bahari. Cik Saiful, kalau kita bercakap pasal nostalgia kan, ia adalah sebuah kenangan manis yang dari dulu kita alami dan kita ingat sehingga ke hari ini. Tetapi dalam tempoh pandemik yang sedang berlaku sekarang ini, adakah ini sebenarnya nostalgia yang akan kita bina, yang akan kita garap untuk anak-anak muda kita, untuk anak-anak kita sebenarnya? Adakah ini nostalgianya ataupun bagaimana, Cik Saiful? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Uyai. Satu soalan yang bagus saya kira, berkaitan dengan nostalgia. Sama ada kenangan itu kenangan yang diciptakan, kenangan yang baik ataupun kenangan yang sebaliknya. So, tanyalah kepada pasangan romantik kita sebab dapat berpindah rumah baru, dan itu juga merupakan satu kenangan. Bak kata si Ira tadi kan, kenangan rumah baru, insya-Allah. Dan sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cantiknya Allah SWT ni dia menciptakan manusia ni, Uyai dan Hawa dan semua di dalam otak manusia ni, dalam sistem limbik, kita ada satu sistem limbik yang namakan sistem limbik, dan di dalamnya terdapat hippocampus yang mana peranan bahagian otak tersebut adalah untuk kawal emosi, simpan memori, Uyai, dan dia juga boleh tukar ingatan seseorang itu daripada jangka pendek kepada jangka masa yang panjang. Subhanallah. Baik, bila sebut tentang biologinya, kejadian manusia itu, saya nak kaitkan dengan apa soalan yang Uyai tanyakan tadi. Adakah anak-anak zaman sekarang akan mengingati COVID ini sebagai satu kenangan yang manis dalam beraya ataupun tidak dan sebagainya? Baik, it depend kepada individu tersebut. Bagaimana dia mencorakkan suasana persekitaran semasanya. Ada orang menerima
COVID itu sebagai sesuatu yang mungkin tak berapa nak positif dalam diri dia. Because nostalgia dia mesti balik kampung. Dia mesti makan lemang, dia mesti makan ketupat dan sebagainya. Kenapa? Sebab di dalam sistem emosi dan juga di dalam sistem simpanan memori dia menceritakan tentang kenangan-kenangan manis bila mana sambutan raya dan sebagainya. Baik, ada individu yang dia mengambil dari sudut yang positif asbab dengan COVID ini. Macam pasangan romantik kita kata apa? Dia boleh lebih saling mengenali di antara satu dengan lain. Maaf asbab COVID juga, seorang bapa yang tak pernah jadi imam kena jadi imam sembahyang Aidilfitri. Kan? Disebabkan COVID juga, seorang bapa yang tak pernah menjadi imam untuk sembahyang tarawih kena sembahyang tarawih jadi imam. Nampak? So secara tidak langsung, di sebalik dugaan, di sebalik ujian ada rahmat di belakangnya. So saya nak kaitkan dengan soalan Uya tadi. So manusia, tak kisahlah generasi mana sekalipun, bila mana kita berhadapan dengan satu pandemik, satu keadaan, satu situasi yang bukan saja negara kita yang mengalami, bahkan seluruh dunia, maka kegembiraan tersebut untuk disimpan di dalam memori hippocampus kita tersebut, sama ada dia berbentuk positif ataupun negatif, terpulang kepada individu tersebut untuk mencorakkan dirinya. Kalau dia beranggapan perkara tersebut positif, maka insya-Allah dia akan jadi sebagai satu memori yang indah. Tahun ini saya beraya bersama dengan ahli keluarga saya duduk dalam rumah. So kami sembahyang berjemaah dan makan bersama-sama. Maka jadilah perkara tersebut perkara yang positif. Wallahualam. Allahualam. Ciptalah memori yang indah. Haris, kita lihat semua dugaan ini pasti ada hikmah dia. Dan semua orang ada dugaannya masing-masing. Tak kisahlah sama ada mereka bujang, berkeluarga, ada dugaan masing-masing. Tetapi bagaimana mereka menanganinya pula. Baiklah, Fazli merupakan seorang anak yatim sejak berumur 15 tahun, ya? Betul, saya. Anak yatim piatu sejak berumur 15 tahun. Dan mengikut pemahaman saya, setiap tahun Fazli akan menziarah kubur arwah ibu dan bapa. Saya tak kata hampir setiap tahun, sebabnya saya berada di Kuala Lumpur dan kubur mereka di Johor. Dan tapi boleh dikatakan setiap tahun saya berada di set Malaysia hari ini ataupun Wanita hari ini. Itu pasti. Dan sebabnya sebenarnya kita sendiri yang kena bawa dirilah, kena pandai-pandai lah. Jadi contohnya apa macam kerjaya saya sebagai seorang penyanyi. Jadi disebabkan saya dah tak ada siapa-siapa lagi, saya nak tunggal. Jadi saya mengisi masa raya tu bersama dengan kawan-kawan yang juga tak balik raya, yang juga yang dah kehilangan ibu bapa dan keluarga. Selain daripada itu, saya juga saya juga masuk NGO yang bila time hari raya tu kita akan membuat lawatan atau ziarah ke hospital ataupun rumah anak-anak yatim untuk mereka yang kehilangan ibu bapa. Jadi kita ada di sana untuk sama-sama turut meraihkanlah hari raya. Hari raya ni memang tak boleh bersedih. Jadi wajib kena happy. Cuma cara bagaimana kita enjoy lah. Baik Fazli, mungkin boleh kongsikan juga untuk tahun ini SOP telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang mengatakan bahawa ziarah ataupun kunjungan raya tidak dibenarkan, ziarah kubur juga tidak dibenarkan. Jadi bagaimana sambutan Syawal untuk Fazli dan kawan-kawan yang sama macam Fazli untuk tahun ini? Adakah ini juga sebenarnya akan menjadi nostalgia baharu buat Fazli? Okey, sebenarnya sebelum hari raya lagi saya dah merancang. Jadi disebabkan 2-3 hari ini saya bersama dengan NGO saya, MAHA, Malaysia Aid Relief Foundation, kita pergi ke hospital untuk berikan makanan bukan saja waktu berbuka tetapi waktu moreh kepada frontliners seperti nurse, doktor di HKL. Jadi kami juga merancang untuk pergi ke melawat kanak-kanak pesakit kanser di HKL. Baik, itu cara Fazli meluangkan masa di
Raya Aidilfitri kan. Setiap daripada kita ada cara kita masing-masing untuk nak hilangkan. Sebab saya fikir kalau kita nak pergi ke Palestin, sebab sekarang dengan isu Palestin kan memang terlampau jauh dan mustahil lah. Jadi saya fikir kita yang dekat ni seeloknya lah lebih baik kita bantu yang dekat dan rapat dulu. Dan kemudian baru saudara kita yang jauh lah. Jadi mungkin kalau yang Palestin tu kita boleh menderma dengan duit ataupun apa yang kita mampu. Tapi kalau yang dekat ni kita sekurang-kurangnya kita ziarah dulu. Jadi kita lebih erat dan dekat dengan mereka yang berada di sekeliling kita. Baik, dan orang kata charity begins at home. Sebelum kita melihat yang jauh untuk ditolong, seelok-eloknya dan sebaik-baiknya untuk kita bantu ahli keluarga kita terlebih dahulu dan juga kawan-kawan kita, orang-orang di sekeliling kita yang lebih dekat dengan kita. Baik, kita pun sebenarnya bila kita bercakap tentang nostalgia raya ni kan Hawa, pastinya ada satu kenangan manis dan juga orang kata kenangan yang tak boleh dilupakan. Kalau Pak Azad sendiri waktu membesar di Penang dulu, apa sebenarnya antara nostalgia raya yang masih lagi diingati sampai ke hari ini? Adalah waktu ni malam raya lah. Malam raya kami tiadakan mercun yang tak pernah ada. Kami bagi pakcik, makcik dekat kawasan Zurut tu, kawasan Penang tu nama dia ada tempat tu nama Zurut tau. So malam raya saja I dan kawan-kawan I semua pasti dihalau. Budak-budak nakal ni. Sampai sekarang semua nostalgia tu saya dah bawa ke rumah ni. Dalam rumah saya buat kat Ira, ala-ala kita duduk bandar lah kan. Dekat luar rumah tu saya buat kampung. So saya boleh ada asal nostalgia tu. Saya nak buat mercun kabat ke. Mesti nostalgia tu. Sebab kita cakap dia nakal, Pak Azad ni macam dia surprise rumah baru kan. Kita macam semua benda kita jaga. Saya bukan risau anak saya tumpahkan air. Pak dia yang tumpahkan air. Semalam. Penuh dengan kejutan Azad dia. dia. Dia pindah balik. Tadi Ira Ira kata ada kau pindah balik lah Ira, senang. Risau anak saya risau. Kalau pinggan aku tak boleh pakai, ini aku tak boleh pakai, mandi pun aku tak. sebab semua baru kan. So benda-benda macam tu lah, those kind of moment yang kita create dia baru. Dan anda berdua mempunyai 3 orang anak perempuan. Ketiga-tiganya Rose kan. Dan Rose, mereka sebab saya berumur 8, 5 dan 3 tahun ya. Soal nombor 2 dah start menangis duk panggil dah bapa. Nombor 3 duk minta makan. Nombor pertama puasa, bapa sampai nak buka puasa dah. Itulah Azad, Ira, umur mereka ni umur yang tengah nak membesar. Pada tahun lalu tak dapat nak rasa kemeriahan Aidilfitri macam kita semua rasa sejak kecil-kecil dulu kan. Bagaimana Azad dan juga Ira fahamkan anak-anak dan pastikan mereka menghayati Aidilfitri itu walaupun dalam norma baru? Okey, bagi Ira pula sebagai ibu, macam kita cakap, kita semua sedia maklum, walau macam mana pun kita tetap menyambut, meraihkan hari kemenangan ni. Jadi macam semalam pun Ira dah cakap, Pak Azad, Daddy kita kan ada halaman kan, kita jadikan benda tu kampung halaman kita. Pak Azad letak gazebo, Pak Azad letak pelita. Jadi apa yang Ira buat adalah Ira beli bunga api. Dia tidak menghalang pun untuk kita create new norm punya nostalgia dengan anak-anak. Kita apa orang kata buat juga untuk anak kita. Ira beli bunga api, Ira main dengan anak-anak kat luar. Lepas tu itulah, lepas tu macam letak kuih raya. That moment kita create. Sebenarnya yang paling penting adalah parents. Yes. Kita janganlah buat macam benda yang negatif. Kita jangan inject mereka benda-benda yang negatif. Okay, so kita jangan explain kat mereka. Mereka tak faham, mereka masih kecil. Kita tak boleh explain kat mereka, you cannot go out, COVID will come and eat your face. Kita tak boleh buat macam tu. So kita kena just make them happy all the time. Enjoy every moment, mereka punya moment membesar. Exactly. Because this is the time yang memang sangat important. Time mereka nak naik. So apa yang saja kami nak kena buat walaupun dalam waktu PKP ni, tengok macam kita tengok Fazli kan. Okay, why he decide nak adakan yayasan, nak kena keluar pergi bantu all these people. Why? Because like he said lah, kalau kita ni kita bertuah tau, because kita bukan
daripada yang orang kata yang apa Palestin alami sekarang tau. Ya, betul. Sebab tu kita kena positif Exactly. dan kita kena macam mana hidup harus diteruskan walau macam mana pun, betul tak? We make ourselves happy first, surround us happy first. Kita tolong ke surrounding kita dulu supaya kita dapat orang kata lari daripada negativity COVID ni. Tapi dia betul lah kata kita tak terasa, of course ada rasa sedih, macam-macam pelbagai. Pastinya setiap daripada kita lah ada tanggungjawab masing-masing kan. Sebagai ibu bapa juga pastinya seperti perkongsian anda berdua harus sediakan ruangan dan juga environment, suasana yang positif kepada anak-anak supaya mereka rasa tenang dan gembira untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarga. Nampaknya masa begitu mencemburui kita, seronok mendengar perkongsian masing-masing dari perspektif yang berbeza-beza. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Syaiful, Fazli, Azad dan juga Ira atas perkongsian anda pada hari ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri kita ucapkan. Fazli dah mahan awak, Fazli dah mahan awak. Minta maaf saya dah batin ya. Sama-sama Hari Raya semua. Mazir batin semua. Mazir batin. Terima kasih semua. Pada hari ini. Dan Zai, jangan tumpah air. Nanti boleh bagi address kat saya. Assalamualaikum. InsyaAllah. Baiklah, kita di Wanita hari ini nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Jalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dibenarkan. Alah, Umi, nak balik kampung, nak raya kat kampung. Alah, bolehlah, Umi. 2 tahun kita tak jumpa Abah, bang. Anak kita ni, berapa lama tak jumpa atuk dia, bang? Cuba Abah bayangkan kat sana. Apa khabar dia? Kita pun tak tahu, bang. Tak, sekarang ni awak nak saya buat apa? Saya dah cuba segala benda yang saya boleh. Saya dah call Pak Jamil dah pun minta kalau dia boleh bagi surat kebenaran. Tak boleh. Kalau kita nak cuba juga, 10,000, 10,000, 10,000, kau ada duit? Ada duit? Tak ada duit kan? Lepas tu raya kita macam mana? Nak bergalan berjolok? Tolonglah fikir. Jangan streskan saya benda-benda macam ni. Apa yang sedih-sedih tu? Janganlah sedih. Ni kan hari raya. Komit tak komit kita beraya. Kita jaga kita. Apa tunggu lagi? Masuk. Jom kita menyanyi jom. Lagu joget raya. Ewa. Ewa. Masuk, jangan tersedih. Terlalu sudah bulan Ramadan. Di mana Syawal kita raikan. Sanak saudara, jiran tetangga. Rakan dan kawan sambut hari lebaran. Dan dirantauan tak dapat pulang. Dan kampung halaman tercinta. Covid pun datang tanpa diundang. PKP pula berulang-ulang. Pesanan ini untuk semua. Jagalah diri, jangan terlena. Covid menanti, tak kira siapa. Patuhi SOP. Kita jangan hilang. Apa kabar semua? Sudah lama tak jumpa. Ayah dan bunda. Trending nombor 1 di YouTube Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Datuk Alif Syukri dengan lagu Lala Raya. Tadi kita tengok Datuk berjoget-joget tu. La 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 la. Apa kabar semua? La 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 la. Yang nak siap berjoget lagi tu. Ya, apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar penonton wanita hari ini? Hari saya bukan jual barang ya. Hari ini kita jual lagu raya. Datuk. Sebelum
sebelum saya tanya kepada Datuk Alif Syukri tentang lagu La 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 Raya ni, saya nak baca dulu salah satu komen yang ada di YouTube lagu ni ya. Oleh Amri Azizal, dia kata walaupun raya tahun ni masih tak dapat pulang ke kampung halaman, Datuk Alif Syukri telah mengubatkan sedikit hati rakyat Malaysia dengan lagu-lagu terbaru beliau. Sekurangnya ada sedikit hiburan di hari raya kami. Terima kasih Datuk Alif Syukri terlajak laris. Ya, sama-sama Uyaina dan Datuk, juga ya Uyaina. Datuk, bila kita cakap pasal lagu Datuk ni kan, adakah ini sebenarnya mesej yang Datuk nak sampaikan kepada masyarakat di Malaysia khususnya tentang raya? Tak kisahlah keadaan kita bagaimana, tetapi masih lagi perlu disambut dengan gembira. Okey, sebenarnya saya pun sekarang berada di rumah saya dan saya patut SOP dan saya faham seluruh rakyat Malaysia ni sedang berduka cita dengan keputusan yang baru-baru ni. Maklumlah kita nak beraya berkumpul, tapi bila dah jadi macam ni kita kena ikutlah peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, Uyaina. Cuma lagu ni secara kebetulan dan saya sendiri terkejut bila kita cerita pasal saya fikir tahun ni boleh beraya sebab saya pun jual tudung, jual baju, tapi bila tak boleh beraya, lagu ni kena dengan hati masyarakat dan masyarakat meletakkan lagu ni lagu tema untuk raya tahun 2021 ni. Dekat dengan hati masyarakat ya, Datuk. Kalau kita tengok pun rentaknya rentak joget. Ramai yang memuji Datuk mengekalkan elemen tradisional dalam lagu raya Datuk sebab ada setengah yang menggunakan rentak-rentak moden kan. Adakah Datuk merasakan bahawa lagu raya mesti kena ada elemen tradisionalnya? Okey, bila kita cerita pasal raya, banyak selebriti sebenarnya yang buat lagu raya tahun ni. Tapi saya memang beralih arah untuk konsep tradisional dan juga kampung style. Bila kita tengok macam techno, modern, dah terlalu banyak rap. Cuma bila saya mengketekan konsep tradisional ni, mereka lebih dekat di hati. Bila kita cerita pasal raya, orang akan fikir kampung. So orang still tak boleh move on dengan modern punya lagu. Dan pencaturan saya tu betul apabila kita tengok orang Malaysia ni tak boleh lari dengan kekampungan. Maksudnya konsep kampung tu tak boleh lari. So alhamdulillah, walaupun suara saya orang ketuduh auto-tune, walaupun sebenarnya lagu saya betul. Memang ni betul. The real song, the real voice. Tapi alhamdulillah lagu tu trending dalam masa hampir seminggu, nombor 1. Dan walaupun tiada ada sebarang orang kata promote daripada TV. Dan hari ini terima kasih kepada TV3. Satu-satunya orang kata yang promote saya hari ini. Terima kasih banyak. Wah, Datuk. Tadi kan Datuk ada cakap pasal walaupun menerima kecaman daripada netizen dan ada yang mengatakan Datuk menggunakan autotune dan sebagainya. Dan ini sebenarnya bukan lagu pertama oleh Datuk Seri Alif Syukri. Ini dah lagu keberapa pun saya tak tahulah. Tetapi kan Datuk, istimewanya tentang lagu La 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 Raya ini, walaupun dengan kecaman-kecaman yang diterima, tetapi masih lagi melonjakkan nama Datuk Seri Alif Syukri daripada seorang usahawan kepada seorang penyanyi sekarang. Bagaimana Datuk Seri melihat perkara ni? Okey, Uyaina, itu soalan yang bijak. Sebab bila kita cerita pasal orang kata industri muzik ataupun hiburan, benda ini adalah subjektif. Okey. Dan saya tak meletakkan diri saya ni sebagai seorang penyanyi tapi saya meletakkan diri saya sebagai seorang penghibur. Bila lagu saya diterima ramai, Uyaina dan juga Hazwana, okey, saya merasakan dah suka hebat sebab saya bersaing dengan artis yang betul-betul ada vokal. Dan bila saya diterima, lagu saya pula mendapat permintaan yang ramai, saya bersyukur je lah sebab saya bukan nak masuk Grammy Award pun. Kalau dapat nak masuk anugerah jualan lagu pun dah kira okey dah. Dan saya nak nyanyi lagu, boleh tak? Saya nak nyanyi live. Boleh sebab Datuk. Silakan Datuk. Ini peluang yang Datuk gunakan sebab rata-rata saya katakan Datuk rakyat Malaysia yang mengecam suara saya tak sedap, kata suara saya kepek lah Datuk. This is the real. Tapi jangan bagi orang dengar tahu, Yaina. Hazwana, jangan. Saya kita-kita je, boleh tak? Macam mana tu Datuk? Kita-kita je. Sebab saya tak nak orang dengar kita-kita je. Awak dengar tu saya nyanyi tau. 1, 2, 3. Tepuk lah dulu. Tepuk. Okey. Okey, tepuk. Okey. Datuk Seri Alif Syukri dengan lagunya La 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 Raya. Silakan. Lalu sudah bulan Ramadan, tibanya Syawal, kita raikan sanak saudara, jiran tetangga, hagan dan taulan sambut hari Lebaran. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Dapat pulang. Terima kasih Datuk, terhibur penonton-penonton hari ini. Happy datang tanpa diundang.
PKP pula berulang-ulang. Wah, terima kasih Datuk Ali Syukri. Apa khabar semua? La. Sedap tak? Sedap, Datuk. Ya, Datuk, tahniah sekali lagi kita ucapkan ya. Ya, terima kasih. Ya, tahniah trending nombor 1 di YouTube. Harapnya kita dapat berjumpa dan lagi, kepada Datuk. semua penonton-penonton wanita hari ini, saya nak menyeru pergi cepat dekat YouTube TV Telajak Laris sebab lagu tu mengisahkan tentang masyarakat Malaysia yang sedang dalam kesedihan. Saya pun sedih. Saya kat rumah ya, kita sikit kat rumah. Saya rumah Datuk. Kat rumah. Saya bukan dekat luar dan saya pun tak ada saudara mara kat sini datang. Baik, Datuk. Bersedih seperti anda semua. Ya, Datuk Alif terus menjadi idola buat semua, jadi contoh yang terbaik buat semua penonton dan tahniah sekali lagi. Kita ucapkan trending nombor 1 di YouTube Malaysia. Baiklah, kami di Wanita hari ini nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, Wanita hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana menemani kami dari awal siaran sampailah sekarang. Saya dan Uyaina bagi pihak kru penerbitan Wanita hari ini TV3 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Maafkan kami jika ada salah dan silap sepanjang penerbitan kami. Wanita hari ini akan berehat dulu seketika beberapa hari dan kita akan kembali lagi bila, Uyaina? Pada 17 Mei nanti. Okey, dan saya juga yang mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Syawal, selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh umat Islam dan tidak kiralah di mana sahaja kita berada, walaupun dalam keadaan kita tidak boleh pulang ke kampung halaman. Ingat, Hari Raya semua yang mulia ini harus diraikan dengan penuh kegembiraan. InsyaAllah. Uyaina, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, Hawa. Jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari Raya.